isu yang saya bangkit dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa Kementerian Pertanian pada hari Selasa baru-baru ini, dan telah pun dijawab oleh Datuk Noh, dan saya meneliti dan saya dapati bahawa beberapa jawapan itu satu yang sangat meragukan, iaitu isu yang berkaitan dengan soal perbekalan benih padi, benih padi. Yang saya bangkitkan ialah kenapa diberikan kepada syarikat-syarikat tertentu yang mendapat sejumlah besar untuk membekalkan benih-benih padi itu kepada pihak kerajaan dan kemudian kepada petani lah. Jadi jawapan yang diberikan bahawa dulunya hanya ada 4 syarikat besar sahaja yang diberikan, tetapi sekarang sudah sampai kepada 13 syarikat. Itu saya tidak timbul. Tetapi persoalannya sekarang ini ialah kenapa diberikan kepada sebuah syarikat, satu syarikat yang tidak mempunyai loji untuk benih. Dia tidak ada loji benih. Sepatutnya dia mesti syaratnya ialah kepada syarikat yang mempunyai loji benih, mempunyai loji untuk nak memproseskan benih padi. Tetapi antara syarikat itu ialah syarikat Haji Muhammad Noor bin Haji Abdul Rahman Sendirian Berhad, yang dia pun mengaku dalam jawapan, Haji Mak Noor ni adalah syarikat yang ada hubung kait dengan Tanjung Karang. Dengan Tanjung Karang, iaitu daripada orang Tanjung Karang yang dia kata bahawa ada hubungan dengan petani-petani di Tanjung Karang, Sungai Besar dan sebagainya. Jadi isunya sekarang ni bagi saya bahawa Haji Muhammad Noor ini telah pun mendapat peruntukan diberikan kepada beliau ialah 16,320 metrik tan. 16,320 metrik tan. Metrik tan. Jadi saya nak sebut di sini bahawa dulunya syarikat Mak Noor ni tak ada. Dulunya antaranya ialah Bernas dan beberapa 4 syarikat. Saya masih menunggu handset hari Selasa itu masih belum siap, iaitu ada 4 syarikat besar sebelum itu yang diberikan, tidak termasuk Haji Mak Noor. Jadi kenapa dulu 4 syarikat itu semua 4 syarikat yang mempunyai loji benih, termasuk Mada. Termasuk Mada yang dahulunya juga mendapat satu jumlah yang besar, sedangkan Mada mampu untuk menghasilkan benih dengan 15,000 tan, metrik tan, sebab dia ada loji benih. Tetapi pada kali ini syarikat perniagaan peladang Mada Sdn Bhd hanya diberikan 5,000 tan sahaja, 5,000 metrik tan. Jadi bagi saya bahawa sepatutnya syarikat-syarikat daripada agensi ini, iaitu macam Mada ini, yang akhirnya akan memberikan pulangan balik kepada petani-petani, sepatutnya syarikat-syarikat inilah yang diberikan dengan jumlah yang lebih besar, iaitu seperti 16,000 ataupun 20,000 tan, kerana pulangan itu akan balik kepada petani-petani ini. Sebab mereka yang dapat untuk proses benih ni, membekalkan benih ni, mereka juga akan mendapat subsidi. Dan saya dengar apa yang diumumkan oleh Menteri Pertanian baru-baru ini ialah lebih kurang RM1.03, kalau tak silap saya, RM1.03 untuk benih. Bermakna bahawa kalau 16,000 tan, metrik tan ini, saya kira bahawa sudah berapa banyak yang dia akan dapat. Maknanya kalau dia dengan satu RM1.03 1 kg, kalau tak silap saya, begitulah maknanya apa yang disebut baru-baru ini. Jadi isunya sekarang ni saya nak minta supaya satu siasatan harus dibuat oleh sama ada dalaman dan juga oleh SPRM khususnya, untuk melihat bagaimana proses pemberian tender ini tidak dibuat secara yang telus, iaitu diberi kepada syarikat-syarikat yang sebahagian syarikat tersebut tidak mempunyai loji benih. Malah sebaliknya, mereka inilah yang menyewa loji benih daripada institusi-institusi di bawah Kementerian Pertanian. Dulunya antaranya ialah Jabatan Pertanian sendiri yang mengeluarkan benih.
yang mengeluarkan, yang institusi di bawah pertanian yang mengeluarkan benih. Jadi sebab mereka ada loji. Jadi sekarang ni institusi tersebut tidak lagi diberikan. Tidak diberikan, jadi diberikan kepada syarikat yang tidak ada loji benih, lalu mereka hanya menyewa kepada institusi yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pertanian ataupun pihak Jabatan Pertanian. Jadi saya minta satu siasatan harus dibuat. Kenapa diberikan kepada syarikat-syarikat seperti Haji Makno bin Haji Abdul Rahman sebanyak 16,320 dan juga kepada Kejora Desa Sendirian Berhad. Sebab antara menimbulkan rungutan kepada petani-petani di negeri Kedah ini ialah benih yang dibekalkan oleh syarikat Kejora Desa ini benih yang tidak mempunyai kualiti. Benih yang tidak mempunyai kualiti ataupun mencapai satu standard yang telah pun ditentukan. Jadi mesti buat satu siasatan dan SPRM harus melihat ini sebagai satu benda yang serius, perlu diberikan perhatian. Yang keduanya ialah kontrak membekal baja organik skim subsidi padi Malaysia tahun 2010. Juga diberikan kepada syarikat-syarikat yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang pembuatan baja organik. Dan kesemua syarikat-syarikat ini dimonopoli oleh orang tertentu. Sebab antaranya ialah TRR Heritage Sendirian Berhad, dia mendapat 20 juta untuk membekal dan menghantar input pertanian baja organik kepada Kementerian Pertanian dan Industri ke kawasan Zon 1 Perleh, Pulau Pinang, IADA Seberang Perak, Sungai Manik, Lubuk Kubung, Mada Daerah 1 dan Mada Daerah 2. Anjung Pelangi Sendirian Berhad, dia mendapat 9 juta ringgit. Lebih kurang 9 juta ringgit membekal dan menghantar input pertanian baja organik pada Kementerian Pertanian di kawasan Zon 2 Pahang, Terengganu, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Endona Corporation Sendirian Berhad, dia mendapat 10 juta nilai kontrak itu 10 juta membekal dan menghantar input pertanian baja organik kepada Kementerian Pertanian ke kawasan Zon 3 di Sarawak. Endona Corporation juga mendapat satu lagi 7 juta membekal dan menghantar baja organik kepada Zon 4 Sabah. Loklos Corporation Sdn Bhd mendapat dan membekalkan baja organik ke kawasan Zon 6 Kada dan luar Kada. Ijuara Baja Subur Sdn Bhd membekal dan menghantar input pertanian baja folia, baja semburan, baja folia berjumlah 29 juta untuk kawasan Zon 5 Mada Daerah 3, Daerah 4 dan Kerian dan juga Perak luar Mada dan juga di luar dan Perak, Kerian dan Perak serta di luar daripada Mada. Mada 3 dan Mada Daerah 4 ni termasuk Mada di kawasan pokok senar. Jadi semua syarikat-syarikat ini syarikat yang pertama sekali mereka tidak ada pengalaman dalam bidang pembuatan, mereka bukan daripada pengeluar baja. Mereka ni bukan syarikat pengeluar baja, bukan syarikat yang ada kilang baja. Sedangkan syarat yang mesti diberikan kepada syarikat yang mempunyai kilang baja untuk memastikan bekalan baja tepat pada waktu yang diperlukan, yang ditentukan oleh Jabatan Pertanian ataupun MADA ataupun institusi-institusi yang lain itu mesti sampai pada tarikh yang sebenarnya. Sedangkan saya telah dipahamkan oleh petani-petani bahawa baja-baja ini sepatutnya sampai untuk musim kedua ini, pertanian padi khususnya di sebelah MADA ni, pada 1 hari bulan 10. Pada 1 hari bulan 10. Tapi untuk baja folia itu tadi sehingga sekarang masih belum sampai. Yang baja organik itu walaupun ada sampai tetapi lewat daripada tarikh yang ditetapkan. Isu dia ialah isu kerana mereka ini bukan daripada pengeluar ataupun pengilang baja. Mereka terpaksa cari daripada pihak-pihak yang lain untuk membekalkan kepada mereka. Jadi saya nak minta supaya SPRM menyiasat untuk mendapatkan maklumat supaya berapakah syarikat yang telah pun dipilih oleh jawatankuasa teknikal pemilih di dalam Kementerian Pertanian itu. Dia ada satu jawatankuasa teknikal untuk memilih syarikat mana untuk membekal baja, untuk membekal benih ini. Syarikat mana yang direkomend oleh mereka? Sebab saya dipahamkan syarikat-syarikat semua ini syarikat yang tidak direkomend oleh
jawatankuasa teknikal. Kenapa boleh berlaku begini? Syarikat yang mendapat pembekalan baja ini bukan daripada syarikat yang recommend oleh jawatankuasa teknikal pemilih di peringkat Kementerian Pertanian. Jadi bagi saya bahawa ini satu siasatan harus dibuat, dan saya kira bahawa ini merupakan kepentingan golongan petani dalam sektor pertanian, harus diberikan tumpuan yang serius oleh pihak kerajaan dan juga oleh pihak SPRM khususnya.